So, Ada orang suka pakai tangan, tak payah pakai fork and spoon. Itu nice. I biasa makan dengan tangan juga. Kalau kan dulu kalau kat rumah nenek buat laksa Johor ke sampai sekarang lah makan dengan tangan sedap sikit Sedap. Cepat. Macam makan nasi je. Dengan tangan. You are listening to Ambil bau saja. Lazat. Okay, Assalamualaikum and welcome to Ambil Bau Saja. I'm Sarah and my hubby Yazid. So, your host for this podcast. Join us for deep conversations about food and life as we share our experiences raising our small family in a foreign country. Listen in as we explore fascinating food-related topics and share personal anecdotes from our travels abroad. So, sit back, relax, and let's embark on this flavorful adventure together. Jom! Okay, so kita dah nak masuk setengah bulan berpuasa sekarang ni kan. Ya, minggu kedua lah buat masa ni. Tapi bila you all dengar mungkin dah minggu ketiga. Right? Betul. That's right. So biasa kalau dah paus-paus jalan, dia punya feeling nak air raya tu dah dekat lah kan. Dekat. Tapi Alhamdulillah juga, this week Alhamdulillah kita orang dah getting better. Last week was like teruk sesemua, batuk semua, suara sengal. Tapi hopefully today we all dah okay lah, back to normal. Sebab kat sini dah start spring, tapi still sejuk-sejuk lagi. Sejuk. Tapi hari ni I was like quite surprised. Ingat kan cerah ada sunshine ke apa kan. Tapi tadi after subuh around 6 tu it macam was still lagi. 4 degrees, okay? 4 degrees. So ingatkan panas tapi sejuk. Tapi cerah kat luar. It's very nice actually. So untuk Ramadan edition kali ni kan, apa topik kita pada yang kali ni? Topik kita ni sebab you kata tadi dah nak dekat Hari Raya. So kita relate kan lah dengan Eid Fitri. So kat sini kita panggil Eid Fitri. Eid Fitri, okay? Kalau yang kita selalu dengar ialah Aidilfitri lah. Aidilfitri ataupun Hari Raya. Selamat, kan? So we are used to Eid Fitri right now lah. Sebab kita kat sini pun kita wish everyone pun Happy Eid Fitri, okay? So today's topic, okay, kita nak discuss about Ramadan, yes, but exploring festive feasts, which means that we are trying to explain about what's going to happen during Ramadan in order for us to prepare for Eid Fitri, Hari Raya. Kan? Betul? Festive feast maksudnya makanan yang disediakan lah menjelang Hari Raya tu. Boleh so lah. Untuk this case, yang kita dah biasa punya lah. Kita tak cerita pasal orang lain lagi. Kita cerita pasal kita yelah, dulu. kita punya culture lah. Betul. Culture kita, and then apa yang kita bawa culture, apa yang kita buat untuk terapkan and maintain our culture daripada Malaysia, kita teruskan kat sini supaya our children will still remember and also will also adapt it in the future. Supaya ada legacy lah. Ada legacy, takut legacy. Alright, so macam mana nak describe festive feast ni during Aidilfitri in Malaysia? So you nak tanya siapa tadi? Macam biasa lah, kita tanya kawan kita dulu. Si saudara ataupun saudari AI kita. Ni perempuan ke lelaki kali ni? Tak sure. Kali ni rasanya saudari kot. Saudari lagi? Okay. Alright. So kita tanya sama saudari AI. Tapi kejap. Tapi sebelum kita tanya AI dapat terangkan, I just nak remind lah sebelum kita go forward further. Okay. Please lah, untuk siapa yang suka dengar kita punya celoteh ni, follow us in Spotify. Yes. Follow us in social media, Instagram, Facebook, TikTok dengan YouTube. Subscribe. Kalau kat YouTube subscribe, kalau Facebook like and follow as well. Dengan Instagram share. Follow juga. And jangan lupa lah share kita punya juga. And last kali drop us a comment. Kalau ada apa-apa cadangan ataupun feedback lah. It's really easy to remember our podcast name. So you ingat food, you ingat Ambil Bau Saja. Lagi sekali kalau siapa yang nak old school, boleh email terus ambilbausaja@gmail.com. Alright, so let's go to Cik Saudari AI.
Describe the festive feast during Aidilfitri in Malaysia. During Aidilfitri, also known as Eid al-Fitri, Malaysians partake in a festive feast known as Hari Raya Open House or Rumah Terbuka. This celebration involves inviting friends, family, and neighbors to one's home to share in the joyous occasion. The feast typically features an array of traditional Malay dishes reflecting the rich culinary heritage of Malaysia, from ketupat, lemang, rendang, lontong, ayam masak merah, sweets and desserts, and not forgetting beverages. Tu je lah. Panjang tak? Okay. Tu nice definition lah kan. Rasanya Selamat Hari Raya semua. So okay, apa yang special kali ni lah kita punya episod ni? Rasanya special sebab apa? Special dia sebab kita ada 2 VVIP lah. I panggil VVIP lah. Inilah first time kita ada apa? Bukan interview daripada apa? Bukanlah masuk luar daripada keluarga kita, tapi luar daripada yang jauh yang daripada keluarga kita. Jauh tapi dekat di hati. Okay. Tak ada, sebab last week kita dah interview 2 of our children kan, Ryan and Raisha. So hari ni kita nak interview lah, kita nak tanya-tanya sikit lah dekat our parents actually. Our moms. Ya. Betul? Satu mengenai 2 topik lah kan, tapi nanti kita cakap kita akan reveal topik tu kemudian. Tapi kita dah interview diorang untuk apa, bersikit nak tahulah diorang punya apa pengalaman dan cerita kan yang boleh kita kongsi lah kan, experience. Sebab apa tadi kita kan sebut feast kan, festival feast untuk Hari Raya ni. Jadi bila kita, itu sinonim dengan makanan lah. So apa yang kita nak bincang hari ni ialah lebih spesifik kepada kita sendirilah dengan keluarga kita, apa yang kita kita selalu dah biasa buat masa nak menjelang Hari Raya lah. So ada 2 topik yang kita akan discuss. Satu yang berkenaan dengan you punya family, yang selalu keluarga you selalu buat dengan family. Dan satu lagi ialah benda yang kita daripada family I yang selalu buat lah. Tapi kita nak kena bagi tahu juga yang kita discuss ni part savoury lah, bukan manisan lagi. Okay. So macam tadi kan AI ada sebut dia ada apa, savoury, ada sweet, ada beverage kan. InsyaAllah yang bab kuih-kuih tu nanti kita akan bincang lagi. Tunggu kemudian. Okay. So apa dua topik ataupun 2 dish yang kita nak bincang hari ni? Okay. Kalau daripada I punya family lah, kalau Hari Raya tu memang selalu kita ada buat special dish. Selain daripada ketupat, lemang, rendang, apa lagi? Lontong, apa lagi? Apalah yang famous masa Hari Raya. Kita juga buat laksa Johor. Laksa Johor, ya, betul. So laksa Johor ni dia famous lah dekat southern state of Johor. Obviously Johor lah sebab nama pun dah laksa Johor. Yeah, right, betul. So ni salah satu variation of laksa in Malaysia. Okay, so it's a popular Malaysian noodle soup dish. Consists of like more kepada seafood lah. Betul tak? Okay, betul. Sebab dia kebanyakan laksa saya rasa so dia memang main dia seafood kan. Seafood lah. Okay, nak kata dia laksa betul lah. Okay, kita panggil dia laksa sebab dia macam noodle kan. Tapi nak buatkan dia unik ni sebab dia ada coconut milk based broth. Maknanya dia ada apa, santan. Dia berlemak sikit lah. Dia berlemak, sebab tu dia dikenali sebagai dish yang very rich. And then ada yang spicy, ada yang apa, orang kata sedap lah, apa dia punya paste tu kan. Sebab ada apa macam rempah-rempah sikit kan. Lain daripada mungkin laksa yang kita kenal, laksa asam laksa, asam Penang laksa semua tu. And obviously it's made from fish. Okay, nanti kita tengok juga apa kata kita punya guest apa dia orang punya ingredients yang dia orang selalu guna. Tapi yang mainly tu fish, ada spices and
kita dengar jugalah apa yang maybe my mom lah, tadi I dah sebut my mom lah yang akan kita interview ni. Dia guna apa untuk dia punya laksa tu. Alright. So basically tu je lah yang ataupun kita boleh cerita sikit kot pasal laksa Johor ni. Adalah sikit sebab I dapat bukan dapat tahu, ikut daripada I punya pengalaman ataupun apa yang I selalu dengar lah orang cakap. Laksa Johor ni leceh gila lah nak buat semua. Betul, kan. I pun selalu dengar orang kata. Betul. Compare dengan laksa-laksa lain. I pun takut juga dulu nak buat. Tapi nanti kita dengar lah kita punya session interview nanti. Tapi betul ke tidak ni? Sebelum tu orang tahu kan laksa Johor ni apa kan? You all tahu kan? Tapi kalau tak tahu pun nak explain sikit. Sikit lah. Sikit lah kot. Okay, sebab I pun ada satu cerita macam mana asal usul laksa Johor ni. Okay, kita pendekkan cerita. Dia ada noodle laksa. Okay, bayangkan ada noodle laksa. Lepas tu dia ada gravy. Gravy tu kuah lah. Tu yang kuah laksa Johor. Lepas tu dia ada topping. Topping dia nanti kita ceritalah topping tu apa. Ada timun ke apa kan. So ada 3 benda ni lah. So ada noodle laksa tu, ada kuah, ada topping. Boleh bayang? Boleh nampak kan? Boleh imagine? Boleh kot. Kan? Boleh kot. Tapi I rasa sebab I agak tadi macam you tak nak reveal sangat macam Reveal mana apa? bentuk laksa Johor ni. I nak reveal tapi macam mana I nak reveal kat diorang Tahu, tapi sebab mungkin I akan delay sikit kot cerita pasal ada 2 teori ni asal usul laksa Johor ni. I rasa I akan cakap selepas kita dengar interview tu lah. Okay. Bawa ada konteks sikit kan. Alright, so let me introduce. Ke you nak introduce my mother? Boleh lah. Okay. Sekarang dipersilakan. Kita dengarkan. Dia tak ada kat sini sekarang. Ini kita dah rekod dah. Kita dah rekod awal-awal lah. Sebab nak bagi Chan dia orang praktis sikit kan. So kita dengarkan daripada ibu mertua yang tersayang. Ibu mertua Ibu mertuaku. Tersayang. Sebab baik ada tersayang. Fatimah binti Yasin. Okay, so dengarkanlah. Okay, jom kita dengar. Dengar baik-baik tau. Assalamualaikum Mak. Mak buat apa? Salam. Tengah duduk-duduk. Itulah sebab kita orang tengah buat topik untuk podcast kita pasal laksa Johor. So bila laksa Johor pasal makanan hari raya lah. Pasal makanan hari raya. Jadi so selalu masak laksa Johor kan. So kita selalu masak laksa Johor. So memang teringat kat Mak lah. Mak memang terror masak laksa Johor. Oi, dah tak buat lama dah. Oh yalah. Ingat ke tidak? Tak apa, Mak dah ajar Sarah kan. Tak apa, nanti kita kalau lupa Sarah ingatkan. Tu je lah, cuma nak ingat nak apa? Macam contoh nak start lah. Okay. Macam kalau pada Mak kan apa tu laksa Johor? Macam mana Mak dibesarkan? Mak dibesarkan dengan laksa Johor, macam mana rupa laksa Johor tu? Laksa Johor ni ada dia punya laksa tu. Ada 2 macam. Ada orang suka makan yang daripada beras. Okay. Laksa beras. Lagi satu pakai spaghetti. So Mak dulu Italian dengan apa? Spaghetti. Mula-mula dengan laksa beras? Tak, nenek jarang pakai laksa beras. Mak Enon suka. Diorang semua pakai laksa beras. I see. Kita pakai spaghetti. So maksudnya spaghetti lembut sikit. Kalau beras tu dia ada keras sikit. So laksa Mak, kalau cakap laksa beras tu macam laksa Penang punya laksa tu? Macam tu? Tapi dia panjang-panjang lah. Dia panjang-panjang sikit. Yang tu pendek-pendek. Oh tu sebab dia patah agaknya lah. Kan? Yang laksa Penang, asam laksa punya apa? Dia punya mie tu kan? Dia kecil-kecil, pendek-pendek. Ini yang panjang kita laksa Johor. Panjang-panjang. Ada jual memang macam beras punya. Daripada beras. Bukan Mak buat sendirilah. Laksa beras tu tak lah. Tak. So tak. kalau nak senang, beli dah siap, diorang rebus. Beli. Spaghetti tu pun so cakap pasal spaghetti tu, maksudnya daripada dulu lagi dah memang pakai spaghetti lah. Kita suka spaghetti lembut sikit. Dia dulu dah ada spaghetti lah. Memang dah lama ada, senang tak nak dapat spaghetti tu masa dulu? Ke kat mana Mak beli? Memang ada. Ada Ada kat supermarket nenek beli. Supermarket biasa dah ada jual ke kena pergi yang biasa, macam international sikit? Tak, kat supermarket dah ada lama dah.
Okey, lepas Dia tu macam dia macam mi siam semua gitulah. Kan, semua ada. Semua ada. Tak, bukan nenek tu mihun. macam nenek tu maksudnya mak punya mak lah kan? Nenek. Betul. So ke dia selalu beli arwah nenek selalu beli dekat Singapura ke tak ada? Tak ada. Nenek dulu dia dulu kan belajar, orang banyak sekolah rumah tangga kan. Kalau Johor banyak sekolah rumah tangga. Dia belajar daripada situ lah. Macam Aunty Zeha semua belajar, Kak Non semua daripada sekolah rumah tangga. Banyak resipi daripada situ lah. Sekolah rumah tangga. Datuk On Jaafar punya kakak yang buka sekolah rumah tangga tu. So itu umur berapa tahun? Macam lepas SPM? Macam dulu mak kom semua muda-muda nak dara dia orang belajar. Lepas SPM ke tak payah SPM ke terus masuk situ lepas PMR Alah, yang dulu banyak tak sekolah habis kan. Mak kom semua tak habis kan. Masuk situ lah. Sebelum kahwin tu dia orang pergi belajar lah. Belajar pasal rumah tangga punya ni. Pasal rumah tangga buat macam-macam karipap. Semua resipi kek semualah, bubur. Ni kat Johor. Buku dalam buku cikgu. Macam buku dalam buku cikgu Awang tu. Okey. Dia ajar kat situ. Okey, so tadi pasal laksa dia punya kuah pula mak. Apa yang mak selalu dibesarkan dengan kuah mak nenek selalu buat pakai udang basah, udang kering, blend gendam, lepas tu blend kan, yang udang rebus, ikan dia pakai ikan parang ataupun ikan selah kuning pun boleh kan. Ikan ini tenggiri tak banyak tulang. Okey, tak apa, nanti tu kita pergi masuk dekat bab resepi lah. So maksudnya tadi mak dah cerita laksa ada 2. Lepas tu kuah laksa tu macam mana color, mak nampak color dia warna macam mana yang mak biasa lah. Sebab kadang orang tak tahu kan. Color dia, texture dia. Kuning. Nenek beli pakai rempah laksa ada jual kan. Ada orang pakai rempah kari pun boleh. So color dia macam brown kuning gitulah. Brown kuning. Habis nanti dia jadi coklat sikit pasal ada pakai kelapa goreng kan. Kelapa goreng kita blend juga. Kerisik. Jadikan halus. Kerisik. Okay, so tapi tak banyak lah, pakai sikit je. Lagi satu bentuk makan laksa Johor tu macam mana dish tu? Dia adakah dia macam beladung ke kuah on top of spaghetti tu ke? Presentation dia. Ada orang suka beladung, ada orang tak berapa suka beladung. Depends lah. Kan? So, ada orang suka pakai tangan, tak payah pakai fork and spoon. Itu nice. I biasa makan dengan tangan juga. Kalau kat rumah nenek buat laksa Johor ke sampai sekarang lah makan dengan tangan sedap sikit sedap. Cepat. Kan? Macam makan nasi je. Sebab apa dah kuah dia pekat kan mak? Kuah dia pekat. Lepas tu kita macam pakai tangan scoop senang sikit kan? Untuk siapa yang tak suka beladung lah kan. Betul. Ada sebab kita nak kena kita nak kena bagi tahu jugalah macam orang macam mana actually presentation dia. Sebab sekarang ni nampak macam laksa, orang present laksa Johor tu macam dah macam lontong gitu, macam penuh kuah gitu. Satu bowl macam cantik. Sebab kadang-kadang dia kat kedai-kedai dia jual dalam mangkuk lah, mangkuk apa kan. Macam sup gitu kan. Dia macam itu dah macam laksa Cina. Dia macam laksa kari. Betul. Kan? Beladung. Itu so maksudnya cara mak dulu memang tak penuh sangat kan. Dia macam atas spaghetti tu je. Macam setengah je lah. Wah. Kan nampak spaghetti lagi. Pinggan pun pakai yang macam dia taklah mangkuk sangat kan. Dia macam separuh pinggan lama-lama tu. Macam pinggan cak ayam gitu kan. Pinggan yang longkum sikit je. Longkum sikit. Bukan longkum yang mangkuk tu tak cantik. Laksa tu kalau pakai dalam mangkuk tak nampak. Betul. Kan? Lepas tu topping dia yang mak biasa apa? Topping apa? Topping potong timun. Kita buat bulat-bulat, tengah ada buang. Kerat dulu. Ada buang kulit dia. And then kita buat macam dipiskan. Habis yang tengah ada
Itu kita buang. Yang Ada lembut kita tu. lembik tu. Lembik tu. kumpul, potong halus. Dia kalau boleh jangan putus lah kan. Kalau boleh kan. Cantik dia, panjang. Gitu. Dia bulat-bulat, dia cantik lah. Itu pisau nak kena tajam. Orang sekarang yang malas dia orang kerat-kerat potong je. Dia hiris saja kan. Timun. Macam Diiris tak cantik. Mesti nak berhalus sikit lawa. Kan? Betul. Kalau dulu kira part berhalus lah kan. Yang bawang besar pun kita potong bulat. Iris-iris. Dan daun kesum. Daun selasih. Tu sedap tu. Lepas tu jeruk mak letak. Jeruk ada. Kan? Sekarang ada orang letak jeruk. Jeruk masin kan. Ada orang letak jeruk masin. Ada orang tak suka. Mak tak suka. So I tak dibesarkan dengan jeruk masin lah. Sambal belacan. Jeruk macam jeruk. Buat sambal belacan. Dan limau kasturi. Tu dah cukup lah kan. Dah cantik lah kan. Daun kesum lah. Daun kesum mesti ada. Tu kena ada lah. Bau dia naik kan bila makan tu. Kalau ada orang tak ada daun selasih, daun kesum pun cukup. Betul. Habis tu kalau cerita pasal tu, kalau mak punya apa rasa ada lagi idea kan yang tak tu macam sambal kan ada juga kan. Sambal belacan tu mak ada cakap dia. Sambal belacan limau kasturi. Sambal belacan tu memang pakai belacan ke tak ada belacan? Dia bila cakap sambal belacan dalam dia kena ada belacan sikit. Dia tak mau cair-cair. Tak nak pekat tumbuk lada tu dengan belacan. Jangan kasih halus, jangan halus sangat lah. Kasar jangan sikit. Kasar pun tak mahu, sedang-sedang. Supaya dia macam letak selepuk je atas. Dia selepuk je atas, dia tak berair. Okey, itu dah cerita pasal mak punya idea pasal laksa Johor. So kalau macam kira memory mak dengan laksa Johor tu macam mana? Masa kecil ke start dia? Dulu kita orang kalau hari raya, habis kalau ada hari-hari jadi pun tu buat kan. Kalau apa ni macam kenyang lah kalau makan. Kenapa? Mak masak ke? Siapa masak? Nasi. Yang masa dulu? Dulu Kak Salma ada, sama-sama lah masak. Okay. So masak ramai-ramai lah dengan apa tu? Ramai-ramai cepat nak makan. Betul juga. Itu masa mak muda ke apa? Yelah, seorang timun, seorang ni. Cepat. Masa mak muda ke dah kahwin ke apa masa tu? Yang mak cerita ni. Masa muda pun dah buat. Lepas tu dah kahwin lagi lah. So laksa Johor memang mak punya favourite lah kan? Abah suka makan. Anak-anak pun suka kan. Sedap Lepas tu apa? Kalau beli tak? Beli kalau kedai-kedai tertentu lah bau sedap kan. Kadang dia orang buat cair. Kuah dia lari kan. Apa maksud kuah lari tu mak? Kuah dia tu macam terbati dengan ikan tu. Macam kuah tu macam berair gitu, tak cantik. Dia tak solid macam kuah tu. So maknanya mak nampak air belado, air macam cair keluar daripada lari daripada dia punya apa tu paste ikan tu, ramuan tu. Nak kena masa tumis tu kan. Okey, nanti kita pergi kat resipi and method lah lepas ni. So kan kalau macam sebab mak pun selalu, mak kan dah mak memang ajar Sarah masak laksa Johor ni kan dah lama kan. So apa yang mak ingat lah resipi ni. Kalau tak ingat, adik ingat kan? Apa resipi? Dia kan pakai, dia kan bawang putih, bawang merah kan? Habis pakai serai, pakai lengkuas tak? Tak ada. Halia ada. Halia sikit, bawang putih. Yes. And then blend untuk belacan. Belacan, correct. Yep, blend. Lepas tu ada cili bawang sikit tak mak? Kadang Sarah letak cili bawang sikit lah. Nak kasih colour. Nak merah-merah sikit. Jauh sikit. Kalau itu optional. Betul. Lepas tu kita tumis. Tumis tu kena lama sikit biar naik minyak. Tu penting tu, naik minyak. Betul. Lepas tu kunyit semua kita tak mak tak letak lah. Itu depends on rempah kan. Kalau rempah tu dah ada kunyit, tak payah. Kan?
Okay, lepas tu dah tumis, dah naik minyak, mak cakap letak rempah lah, betul tak? Tahu rempah. Lepas tu tahu ikan. Ikan tu macam mana mak? Ikan dengan yang kita dah blend udang tu kan. Oh, so udang kering, ikan yang dah rebus, semua tu blend dululah. Betul? Macam betul kan? Betul, air rebusan. Air rebusan mak. Air rebus. Lepas tu kita kita dididihkan dengan air rebusan tu. Sampai dia pekat, baru taruh santan. Okey. Tadi cakap pasal ikan tu, sebelum kita pergi yang letak santan tu, ikan tu mak cakap ikan parang kan? Kalau mak suka kan? Apa? Kadang dia orang takut banyak tulang, pakai ikan tenggiri pun boleh. Ikan tenggiri. Ada lain beza tak? Tak ada lah. Pasal kita datuk udang tu dia dah dia manis. Tapi kita boleh, katakanlah kita tak berapa suka atau susah nak cari ikan parang, kita guna ikan-ikan lain. Lepas tu kita alter lah sendiri boleh. Rasa kan, manis dia apa kan. Boleh. Sama je kan. So tak semestinya laksa Johor tu dengan ikan parang saja kan? Tak. Udang taruh. Udang basah rebus. Okey. Udang basah sikit, udang kering sikit lah, bukan banyak. Belacan sikit tadi kan? Okay. Bila dah tumis semua dengan itu, dia dapat dia didih minyak kan. Lepas tu biar dia pekat. Dah kalau misalnya tercair, taruhlah air panas sikit. Okay. Alright. So tadi kalau nak rasa garam, habis taruh kalau nak manis, taruh gula sikit. Taruh ruang dah taruh asam gelugu, asam keping. Asam gelugu. Asam keping pun boleh. Betul. Okey, lepas tu dah tadi dah masuk ikan kan, macam mak cakap ikan yang dah blend tu, air rebusan, lepas tu santan, and then asam keping, kerisik pun taruh. Masuk semua sekali lah. Macam kalau buat banyak tu pakai satu paket kecil pun cukup lah. Janji dapat rasa kerisik tu, kelapa. And then kasih didih lah kan? Maksudnya kasih didih. Kasih didih. Habis rasa lah kalau garam, mesti nak ada manis, masam. Kan? Ada, kalau itu mesti nak manis sikit tu gula sikit. Okey lah. So gula tu ikut masing-masing lah. Ada yang tak manis. Tu betul. Tu so banyak manis sangat. Santan pula. Satu sudu ke. Santan macam mana? Santan pekat. Santan tadi. Santan ambil santan yang pekat tu. Pekat okey. Okey senang je buat dia. Senang. Sebab ramai orang cakap kan macam leceh lah nak buat asam Johor ni semua kan. Leceh kena korang kata. Ya ke? Leceh kalau guna ikan. Ikan lah kot malas nak tu. Ikan parang je paling leceh. Kalau kita nak buat, kita siap-siap dululah blend. Bila tu kita tumis saja. So kan? Yang penting kena planning lah. Tak sempat. Plan. Betul. So kalau dalam banyak-banyak ni kan, kita nampak simple kan, method resepi pun simple, yang susahnya pak ikan je lah. Ada tak tips lain yang mak nak kongsi, like nak share dengan listeners? Ada orang tahu ikan, kalau ada orang tak tahu udang kan, letak ikan apa tu? Ikan kering, kurau? Ikan kurau kering. Dia rendam, lepas tu dia blend. Ada orang dia ikan suka udang. gantikan udang. Okey. Itu optional lah. Masing-masing lah nak yang macam tu dibuat. Kalau tak, mak suka tak? Kalau ada orang Johor asli tu, dia boleh taruh ikan kurau. Itu dia dah biasa kita lah. Kita yang moden-moden tak suka. Cuy, mak moden-moden Zaman mak dah moden lah. Memang dulu-dulu mak zaman dulu-dulu kira gunalah ikan kurau kering kan, dia campak kan dalam. Lepas tu mungkin macam mak yang moden-moden lepas tu dah tak sukalah. Tak. Okey. Lepas tu apa lagi tips yang untuk elak untuk macam kasih kuah cantik ke ada? Kuah tu tu jangan
jangan simbah air. Jangan tahu air sejuk. Nanti dia berair. Tu yang mak Kalau cakap tadi tu. Tak air panas. Masa jerang tu, kalau nak tambah air dia pekat ke apa, tu air panas. Jangan letak air Tambah sejuk. air panas. Air dengar sejuk tu. nanti kuah dia lari. Kuah dia lari maksud dia air terpisah daripada paste yang ikan, udang tu, rempah tu. Tak sebati lah. Tak sebati. Tu bagus tu tips tak tu. sebati. Okey, dah masak rasanya. Part laksa tu macam mana pula? Lepas dah masak kuah tu? Laksa, didihkan apa tu, air panas. Yep. Lepas tu kita rebus spaghetti. Bila dia dah didih, tahu spaghetti tu. Ya. Bila itu janganlah dia sampai kembang. Kan, baru angkat. Macam lagi berapa minit tu kita toastkan. Okay. Buang air, toastkan. Lepas tu masa nak buat macam nombor 8 tu. Cap dia panggil. Cantik. Cap 8 Mak mak selalu buat nombor 8 kan? Nombor 8. Tu nak tunjuk susah lah kan. Alah ada orang dia malas, dia rebus, dia taruh macam spaghetti orang putih. Macam boleh juga. Macam spaghetti orang putih tengok. Cute je. Maknanya macam nak makan spaghetti ambil cekut je lah spaghetti tu. Berapa banyak nak pakai. Mak ada orang buat kalau kita kalau malas nak buat nombor 8, kita cekut itu habis macam kita bulat-bulat ke sikit, habis mesti siap kain lah. Kain tu apa? Baru letakkan dia. Kain tu untuk apa? Untuk toastkan spaghetti yang macam kita buat nombor 8 tu. Tak mesti nombor 8. Dia kena kain, yelah kain bersih lah kan? Kain macam putih, kain apa tu macam linen. Linen pula. Apa kain? Macam apa tu? Kain ini pun boleh, Sarah. Towel. Tea towel. Yang kesat. Tea towel yang besar tu. Yang itu boleh lah, cukup. Okey lah, sebab tu mungkin reason dia untuk serap air yang ada dekat spaghetti tu. Jadi dia akan tinggal kanji. Lepas tu dia akan bentuk lah dia nombor 8. Dia cantik je. Dia kering dia kan? berbentuk. Itu nombor 8. Ada orang buat macam siput mak macam dia naik ke atas. Macam kawan Sarah tu yang jual tu. Dia buat macam siput. Kan? Dia buat macam siput. Ya, ingat lagi. Okey lah, lepas tu dah buat tu semua. Okey je lah insyaAllah. Inilah cara yang orang dulu-dulu buat. Kan? So, kita sepatutnya tak payah risau sangat lah. Kalau nak buat laksa Johor ni orang kata susah kan? Dia actually simple. Cuma dia banyak kerja sikit mungkin. Tapi orang lah. mungkin dia gotong royong kan. Nak potong-potong timun tu. Sebab tu kalau boleh buat ramai-ramai senang sikit mak. Betul. Satu buat yang jenis potong-potong. Satu ikan. Satu spaghetti. Cepat dapat makan. Kalau buat seorang tu lah yang macam banyaknya nak kena buat kan. Apa tu? Daripada pagi tak diam. Tak apa. Nanti kita akan cuba. Dah rajin. Tapi rasa kalau seorang pun, kalau plan betul-betul, okey je. Macam mak cakap tu lah. Buat satu hari buat ikan dulu. Satu hari buat sikit-sikit. Itulah. Tak boleh main handphone lah. Duduk kat dapur. Main handphone boleh mak. Main handphone boleh nak tengok resepi kan. Apa tu last kali before kita end this podcast interview dengan mak ni, contoh mak kira dah dah duduk kat di sini berapa era lah contoh kan, daripada dulu sampai sekarang mak rasa apa your view soalan in general of your view tentang makanan sekarang yang mak nampak. Makanan sekarang kita ni tekak kita ni mesti nak cari yang lama juga, nak spaghetti, nak laksa, nak lontong, semua nak mi Jawa kan, mi rebus, nak yang lama-lama juga, mi rebus. Dan bila cakap lama-lama tu macam kalau nak yang original ke yang macam diorang fusion kan, macam banyak dah tukar-tukar kan, diorang combine mi rebus diorang letak udang besar atas tu. Mak okey benda-benda macam tu? Boleh juga. Boleh lah. Tak ada kan? Pada tak ada. Kalau macam apa tu, tengok tu anak cucu mak menyanyi-nyanyi kat sebelah ni. Itulah. Apa tu okey lah. Belum, kejap lagi sekolah. Lagi 15 minit kita hantar. Apa tu, so kalau makanan macam yang baru-baru, mak rasa ada tak yang
mak suka? Yang Macam boleh terima lah. yang boleh terima. laksa asam pun sedap ke? Oh, mak Laksa suka. asam pun dekat Aceh tu. Sedap juga. Itu ikut Dia tahan. ikut tekak mak sukalah Suka. Lagi- Sesekali nak tukar rasa kan. So tapi kesimpulannya like mak memang lagi suka yang original, authentic lah. Traditional lah kiranya. Lauk-lauk apa dish-dish yang Ada tak laksa Johor yang kalau mak kat KL kan, yang mak recommend lah. Kalau tak nak masak sendiri boleh pergilah tempat tu. Mak ingat tak kat mana? Dulu ada dekat mana tu? TTGI tu sebelah sana. Tak. Apa nama ni TTGI dia dah tu tak yang ada. I baru sebut kat you hari tu. I tak tahu dia buka lagi tak. cengkeh ke apa? Cengkeh mak? Cengkeh. Cengkeh boleh lah. Pada tak ada kan. Kalau dekat area Tak tahu lah KL? buka lagi ke tak? KL ada dekat KL Ampang dulu. ada. Dulu ada Mats dah tak ada kan. Dah tak jual lagi. Mak ada. Ada MATTS. Yang dekat Ada Melawati Datuk tu tu. ke? Dah tak ada jual. Tak ada ke? Okey, lagi tak ada yang dekat Yang Melawati. baru tak ada ke? Melawati yang dulu Sarah ada tanya mak dah pergi tak? Dia jual. Belum pergi tu. Belum Ada. pergi. Kat situ pun ada. Katanya dia punya. Tapi banyak sebelah Tun Dr. Ismail lah. Sebelah sana banyak orang Johor kan. Orang lama Ada laksa. Harap-harap orang lama-lama lah punya. Kadang-kadang bukan orang lama tu yang masak. Kadang orang KL pun pandai buat. Kan? Kan? Yang mak order hari tu pun okey lah kan? Not bad kan? Yang mana? Yang ada kawan Sarah apa tu? Apa? Tu not bad. Sedap. Siapa? Berhalus. Apa kitchen tu nama dia? Yang Kelantan tu. Yang buat siput. Macam siput. Nanti kalau I Dia ingat punya kuah tu. Kuah dia cantik. Macam tak lari kuah dia. Tengok tu tak berair. my mom dah puji lah. So maksudnya okey lah tu kuah dia pas lah. Mungkin mak cakap ada manis sikit kan dulu. Ada manis sikit kan mak. Dia termanis. Kalau kurang manis tak. Tak, itu Tapi mungkin tu subjektif sebab lah, mak kurang biasa. Kita tak biasa sangat manis. Dia orang mungkin dah biasa manis sikit kan. Kelantanis kan manis sikit kan. Apa? Dia jual lagi tak dah? Jual tak ada kan? Jual? Jual? Dia tengah sibuk tak silap buat biskut kot, cookies raya. Itulah. Okay, so itu je. Boleh tahan dia punya. Boleh tahan dia punya kan. Walaupun dia bukan orang Johor, tapi dia boleh masak laksa Johor. Boleh. Pandai. Itulah. Betul. Ini orang banyak puji. Cantik dia punya. Dia berhalus. Kemas. So orang tua-tua dulu suka berhalus, kemas, kuah tak lari. macam ada seni Kuah lah lari juga. habis. Ada seni sikit lah. Betul. Sebab Tak boleh main gasak aja kan. tak boleh main gasak. Kalau makan kat rumah gasak tu okey lah mak kan. Wife Agong pandai kan? Wife Agong yang dulu. Pemaisuri Agong yang Johor tu. Pemaisuri Agong Tengku Aziza tu pandai buat laksa Johor. Yelah dia pun belajar daripada dia punya apa? Mesti ada apa chef diraja ke Chef apa diraja yang dia daripada dulu kan. Dia kata dah tua dah chef diraja tu. Agong ni pun pandai masak kan? Memang dia orang memang dah dibesarkan kat dapur. Betul. Betul. Bagus. Dia nak kena ajar Dah ni biasa. cucu mak semua masak. Itulah. Okay. So thank you mak. Okay. Nanti sama-sama. thank you. Mudah-mudahan okey. Jalan lancar. Dan apa information ni dapat manfaat lah kepada orang yang dengar nanti. Yes. Hopefully orang yang dengar dia dengar betul-betul kan tips ke apa method, ingredients. So dia boleh ubah ataupun boleh belajar lah. Betul tak? So jangan takut kan? Betul kan? Okay? InsyaAllah. Okay. Thank you mak. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Bye. Bye. Alright. Wah, memang okey juga dia. Kita interview dia. Mula-mula dia takut juga. Rasa macam mula-mula cakap dah seram sejuk. Macam mana ni mak dah lupa dah nak buat laksa Johor. Tak adalah sebab memang my mum pun dah lama tak buat. Jadi dia kadang-kadang sebab I pun kat sini kan. Nak masakkan jauh. Tak ada lagi pun yang dulu tante mak yang
masa kita ada kat Malaysia pun yang selalunya kita yang tolong masakkan kan. Satu je lah, kita gunakan nama mak untuk one of our dishes Betul. menu dekat laksa kedai Johor kita nenek dulu. Laksa Johor nenek. So siapa yang pernah rasa laksa Johor nenek dekat kedai we all kat Malaysia dulu, mungkin adalah dapat merasa laksa air tangan actually, tapi resipi my mother lah. Turun-temurun lah daripada So actually I pilih my mom ni kan untuk laksa Johor ni. Bukan apa, sebab obviously dia mother, and then coincident pula dia tahu pula masak laksa Johor ni kan. Ada orang daripada Johor tapi tak tahu masak laksa Johor kan. So I rasa it's appropriate lah I pilih my mother ni untuk discuss pasal laksa Johor, sebab I rasa dia mentor I lah selama ni. Betul tu. Tapi sebelum tu saya nak disclaimer sikit lah pasal yang siapa yang boleh masak apa ni kan. Sebab kita sekarang ni zaman moden. I rasa we are more open. Katakan kalau masakan Johor ke, masakan Kelantan ke, Kedah ke, ataupun Perak ke, apa-apa, bukan semestinya orang yang kat situ saja yang tahu masak kan. Orang yang lahir ataupun orang yang tu yang tahu masak. Even orang kadang-kadang orang Sarawak pun tahu nak masak laksa Johor kalau dia belajar dengan betul, dengan cara yang betul kan. So kita sekarang ni to judge the book, kita sendiri pun mungkin macam sepatutnya orang yang Johor tu pun kena open minded sikit lah kan. Di zaman sekarang ni dah tak ada kata nak pergi makan dengan orang Johor aja yang masak. Siapa pun masak asal kalau dia betul dan sedap dan autentik, saya rasa kita kena terima juga. Betul. Kita tak boleh discriminate orang-orang lain yang cuba nak masakan kita lah. Maknanya kalau I daripada Johor, ada orang lain cuba nak masakan kita, why not? Kan? So you ada apa-apa nak ulas sikit daripada interview tadi? Ada? Ya, I rasa tadi ada cerita sikit kan. Okay. Rasa tapi okay lah dia punya even though taklah panjang sangat kan. Sebab itu ialah pengalaman dia kan. And then I say, macam I cakap tadi, she's a perfect example for an expert. I cakap dia expert sebab my mom ni expert, memang very maksud expert in terms of your point of view lah kan. Tak kisah pun siapa betul. kan. Pada I, she's an expert in laksa Johor. Dia tahu kalau pergi makan tu pergi makan, dia akan komen diri sendirilah kat diri sendiri. Dia punya laksa Johor tu macam tadi dia cerita kan, kuah separate semua tu kan. Betul. Itu dia punya, sebab dia dah ada experience. Dulu-dulu dia masak memang makan kuah laksa Johor tu tak asing, tak separate dengan gravy dengan air tu kan, liquid tu. Itu kita boleh bincang lah lepas ni kan, sebab kita pun kena study lah apa yang my mom cakap tadi. Yang inilah kan. So tu lah, dia ada mention tadi kan, pasal yang letak air panas, berapa kali lah dia sebut kan. Ada 2 tadi my mom cerita. Nak tahu apa kan? You ingat apa lagi satu? I pun macam tak tahu juga apa sebab dia kan. Firstly my mom cakap tadi kenapa air panas? Satu air panas. Firstly dia kata kena tumis garing kan. Garing tu macam dia macam garing garam gitu. Rasa tumis tu tumis garing kita dah banyak kali discuss lah kan. Kebanyakannya memang penting kan. Tapi yang macam I pernah dengar tapi tak ambil pot sangat dulu masa air panas ni lah. Pasal tak cerita pasal naik minyak tu dulu. Satu, kenapa kan kita dah maybe dah explain dulu, ataupun maybe kita ulang balik, we repeat it again, kenapa kita nak garing, kita nak make sure dia naik minyak kan, minyak tu naik ke atas, sebab nak make sure paste kita tu, bawang cili sikit ke halis tu garing liquid keluar lah, evaporate. Satu untuk tahan lama, betul kan? Untuk tahan lama. And then kuah pun lepas dah siap tu, kuah laksa Johor tu macam berseri-seri gitu, minyak dia naik ke atas sikit. You faham tak? Dia punya colour lagi menarik lah. Maybe I can give one more tips lah. Tadi tips satu is garing and naik minyak from my mom kan. Tu insyaAllah tu basic kot, general, tapi make sure kena buat lah. Second one tadi macam you cakap air panas tu. Okay, I memang daripada kecil Yelah, kecil pun dengar kan bila diorang masak kat dapur tu. My mom akan make sure air broth tu, fish broth ke, udang broth ke, and then paste yang dia blend tu, dia sebelum dia masuk dalam paste yang dia tumis garing tadi, dia akan panaskan. It's either dalam microwave ke, dalam pot ke, macam-macam tempat dia panaskan. Nak make sure before dia tuang tu,
air tu memang kena panas. Tu yang dia cakap. Tapi dia tak explain kenapa lah. Cuma dia kata kena panas. Biasa macam tu kan. Biasa kita dulu kita ikut je. Ya, dia tak kena tahu. panas sebab dia bagi tahu sebab sebab nanti kuah tu tak separate. Dia cakap tak apa? Panggil apa? Asing. Dia punya apa panggil? Kuah dia sebati lah. Kuah dia sebati. Okay, maknanya tak separate lah. Okay. So memang sekarang ni lepas kita dah dewasa, dah makin lama makin experience, kita nak tahu juga kenapa kena air panas kan, kenapa Apa beza dia kan kalau ada sejuk? a few reasoning lah behind the using ni air kira panas. macam boleh kata scientific punya reasoning lah. Scientific reasoning. Yeah, you are right. Satu, of course, you nak bagi dia, I explain sikit you nak bagi dia hydration. Sebab tadi dah kering kan. And then you nak bagi dia viscosity. Betul. So, air panas ni, dia help to hydrate the ingredients. Tadi dah kering, dia... Okay, nampak tak? Make sense tak? Bila kita fikir macam ni, bila kita letak air panas, dia hydrate the ingredients in the paste more effectively. Okay? So, hydration process ni, dia akan lembutkan balik paste tu and increase viscosity, making it smoother and more fluid. Nampak tak? Okay, yang ini apa I nampak, macam dia belum ada kait rapat lagi dengan air panas. Okay, betul. Sebab dia kita letak air pun dia akan dehydrate. Dia akan hydrate and then dia akan according to tadi I sebut dia increase viscosity. So bila dah increase viscosity tadi, it helps prevent separation of ingredients by apa tau? Dia promote better dispersion and suspension. Cewa. Faham tak? Dia maknanya dia ada macam bonding lah. You tahu viscosity ni kan macam liquidy ke tak liquidy kan, pekat tak pekat kan. Macam agent pemekat gitu lah. Macam agent either you nak pekat atau nak cair. Okay. So ada suspension or dispersion macam tu lah. Okay. And then lagi satu yang selama ni kita belajar kan dalam food science semua tu, you tahu tak emulsification? Emulsification ni lah part of macam pemekatan juga kan. Betul. So emulsification is a process of dispersing one liquid into another liquid. Macam contoh kalau dalam laksa Johor ni, kita ada apa tadi saya sebut tadi, yang main selain daripada fish, kita ada coconut milk. Betul. Contan. So coconut milk ni dia akan tend to separate kalau kita expose to heat. Faham tak? Ingat kalau pecah santan pecah. Okey. Kalau kita cakap kita masak santan, kita lupa betul. nak kacau kan, dia. Orang tu Dia akan jadi apa dia bergentil kan. Betul. Dia akan terseparate kalau lama sangat panas kan, dia boiling kan. So this hot water it helps to facilitate this emulsification. Dia membantu dari segi macam dia meleraikan, you faham tak? Daripada dia jadi kental tu. Kental apa tadi sebut tadi? Bergentil. Bergentil. Dia air panas tu dia akan stabilize emulsion tu dengan macam dia breakkan fat molecules ke, sebab dia nak promote better mixing between the water base and the fat base components. Okay. Fat base tu macam yang santan tu lah. Dengan water dengan apa yang kita cuba buat untuk hydrate tu lah kan. Macam contoh kita bagi contoh satu lah. You dressing. Kalau kita buat dressing, salad dressing tu. Kan kita campur apa? Minyak. Kita campur lemon. Kita campur lagi ingredients je. Kalau kita tak mix properly ataupun you shake it, tak shake, you rasa tak dia akan bergaul? Tak lah. Kan? Obviously. So nampak tak sekarang ni kalau ada berlaku emulsification, dia akan lebih sebati lah maksudnya kan. Dia akan lebih sebati dengan adanya heat daripada air panas tu. So kesimpulannya, kalau kita letak air yang tak panas sangat ataupun air yang room temperature, dia ada kebarangkalian dia nak berpisah nanti kan. You tahu tak kenapa? So bila you tadi garing panas, you letak air sejuk, you rasa kalau you lah badan you panas, orang simba you air, you rasa apa?
macam terencat gitulah kan. Shock Shock. kan. So this is tak, itu yang I punya teori at the betul. first place. Sebab tanpa tengok apa-apa punya tu. Itu I teori macam I imagine tu lah. You imagine kan. Tapi betul, ada scientific ni kata it's called thermal shock. So bila ada thermal shock, dia boleh mengakibatkan ingredients tadi tu, dia separate. Texture tu become uneven. So dia separate daripada lain. Dia kata, oh I'm shocked, terkejut, I tak boleh terima you. Macam tu. Faham tak? Yelah, macam contoh, ini pasal macam contoh besi kimpalan ke apa kan. Kita nak buat besi kan, bila dia panas-panas tu, dia terus simbah dengan celup air sejuk untuk dia kasih molekul dia terus macam kekal kuat macam tu kan. Jadi mungkin lebih kurang lah proses dia tu kan. So kita tak nampak kan benda-benda ni. Tapi bila kita baca explanation ni, kita rasa it makes sense. Kita tak tahu kan kenapa orang tua-tua dulu cakap macam ni, cakap macam tu. So ada lagi satu is flavor infusion. So basically bila I kata ada flavor infusion ni, dia bila kita guna hot water, dia actually helps to facilitate to release and diffusion of flavors daripada aromatic compounds yang present dalam laksa Johor paste tadi. So the heat actually helps to break down cell walls, okay, and then they releasekan flavor compounds tu. So which are then dispersed more evenly throughout the dish. So benda tu actually kita nampak simple je. Air panas air panas saja. Tapi actually kalau kita guna air panas ini dengan dalam method ni, kemungkinan lah benda-benda ni akan terjadi. Okay, so overall dia akan enhance the flavor profile of this flavor profile and aroma lah, bau laksa Johor ni. Tu yang dikata pentingnya ilmu lah kalau nak tahu kenapa orang cakap begini begitu kan. So macam ada juga I rasa kan macam tak puas hati bila orang kata petua tu guna ni sebab nak contoh bagi satu petua yang you rasa selain daripada ni lah, guna air panas. Petua tak boleh nak tengok sekarang. Alamak, okey lah petua ni petua ni pantang. Tapi kesimpulan maknanya Okey macam tu pantang tu, okey. Satu bagi contoh pantang. Orang kata jangan makan A, jangan makan B. Tapi nak kena tahulah kenapa. Kemungkinan orang tu ni dah cerita pasal pantang. Ni bagi contoh lah. Kemungkinan dia pukul rata tau. Contoh orang tu dulu dia ada pesakit ke apa dia punya ni, atau anak dia ke, dia tak boleh makan ayam. Mungkin dia ada reaction towards ayam, apa ke, kan? allergy. Tapi tak semestinya semua orang boleh ada gatal lepas makan ayam kan. Yalah, ataupun luka tak baik ke apa. So kena mengena dengan ni petua tau, bukan tak, ni cerita pasal petua lah. So maksudnya kena ada actually reasoning. kita kena ada zaman sekarang ni patutnya kita lebih buat research sikit lah sebelum kita nak amalkan apa-apa pun kan. So itulah cerita pasal laksa Johor. Tapi sebelum kan ada janji tadi nak cerita sikit pasal asal-usul laksa Johor ni. Betul. Tapi laksa Johor. Sebab actually satu benda yang Mak dah cakap tadi lah pasal laksa Johor yang sekarang ni kita menggunakan spaghetti kan. Spaghetti. So asal-usul laksa Johor ni ada kena-mengena dengan spaghetti lah. Tak tahulah ni yang betul ke tak betul. Tapi ni tak sempat nak buat research yang lebih mendalam. Tapi ni dua benda cerita ni dia macam lebih kurang sikit antara satu sama lain. Tapi cerita dia berbeza sikit. Macam mana tu? Okay, satu dia kata pasal memang kat Johor dia start daripada kerabat diraja Johor lah. Masa tu Sultan Abu Bakar dulu zaman tu. So masa tu dia pergi ke Italy and then dia first time dia makan spaghetti bolognese lah. So dia suka the konsep tu and then dia perintahkan supaya apply konsep yang sama kepada laksa Johor masa tu. Itu satu teori. Mungkin dia order lah, I want the spaghetti bring to my palace. Lepas tu satu lagi sejarahnya kenapa laksa Johor ni guna spaghetti juga pun sama, tapi tak sebut sultan yang mana, tapi dia kata kerabat di Johor masa tu
salah satunya beristerikan orang putih. Dia bawa lah influence tu. So dia masa tu mungkin dia teringin nak makan dia punya spaghetti, dia fusionkan lah dengan laksa Johor yang sedia ada. So meaning dia pun createkan kuah gravy tu ke? Tak. Gravy tu memang dah ada, memang macam gitulah. Tumbuh kat Johor. Okay. So dia bawa lah sorry. dia punya, Masuk I cakap I nak ceritakan dia bukan macam mana asal-usul laksa Johor tu. Asal-usul laksa Johor tu kenapa pakai spaghetti. Terkejut I tadi. Tapi yang I rasa betul lah you cakap, mungkin dah ada lama laksa Johor ni, tapi bila dah ada kerabat atau pergi ke luar negara ke kan, ataupun kahwin dengan foreigners kan, so dia perkenalkan spaghetti ni. So orang yang macam normal people ni dia teruskan lah pakai laksa beras. Kan. Kan? Tu agaknya lah kot. I tapi pun macam pasti. sebab ada memang biasalah dengan spaghetti. Tapi macam mak pun cakap dulu, masa zaman dulu pun dah tak susah nak dapat accesskan spaghetti tu kan. So agaknya apa tu suka kena bawa masuk. Mungkin dekat area Johor mungkin time tu dah banyak lah ada kot. Tapi I rasa dulu spaghetti mahal tau. I tak, terus terang I tak. You tak makan laksa Johor? I tak pernah makan spaghetti masa kecil. Sekejap. Spaghetti dengan laksa Johor makan? I pun tak tahu yang tu spaghetti ke apa ke. Oh my god. Ya Allah, pengsan. Okay. Tak adalah. Tak, sebab I punya, I rasa sebab ibu pun cakap, I punya makanan punya history, makanan western ni semua masa I dah besar remaja baru I start makan. Masa kecil-kecil I tak pernah makan. Tapi masih ibu tahu makan kan laksa Johor? Tahu, tapi itulah cakap I tak tahu tu spaghetti ke apa. Ataupun ibu jarang buat kot. Spaghetti kan. Dia lebih kepada benda lain. Nenek selalu buat, tapi I tak pasti rasa. Mungkin laksa satu beras laksa nenek pakai. Betul mungkin. Dan sebab kan? Laksa Singapore masa tu macam ada berbeza sikit aja. Cara buat dia mungkin tak tahu lah. I tak berapa ingat laksa sebenarnya. Singapore adalah beza sikit. Mungkin dia tak banyak sangat fish kan.